Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar-pelajar tingkatan 1 sekalian. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan coba untuk belajar dan memahami bab yang kedua dalam silibus tingkatan 1, yaitu kedudukan. Oke, anak-anak sekalian, pada bab ini kita akan menerokai dua objektif pembelajaran, yaitu yang pertama, membincangkan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta. Yang kedua, mengaplikasikan latitud dan longitud untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat. Oke, pelajar-pelajar yang cikgu sayangi sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, sediakan buku, alat tulis yang bersesuaian untuk mencatatkan ilmu-ilmu pelajaran yang akan cikgu sampaikan pada video ini. Mari kita teruskan kepada pembelajaran bab yang kedua, yaitu kedudukan relatif dan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud sesuatu peta. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada bab yang kedua, mari kita buat sorotan pembelajaran di bab yang pertama. Di bab yang pertama kita telah mempelajari arah mata angin dan menentukan arah menggunakan matahari, menentukan arah menggunakan kompas magnetik, menentukan arah menggunakan bearing sudutan. Di bab yang kedua, kita akan belajar mengenai kedudukan. Kedudukan adalah salah satu kemahiran asas dalam mata pelajaran geografi. Pelajar-pelajar sekalian, kita akan lihat subtopik yang pertama, yaitu 2.1, kedudukan relatif. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, kamu perlulah tahu untuk menentukan kedudukan secara relatif. Apa yang dimaksudkan kedudukan secara relatif? Kedudukan ialah tempat letaknya sesuatu objek di dalam satu kawasan. Kedudukan relatif, ini maksud kedudukan relatif, ditentukan dengan merujuk titik rujukan. Perhatikan perkataan ataupun istilah titik rujukan. Kedudukan relatif dalam subtopik 2.1 ini kita akan menggunakan 4 frasa, yaitu yang pertama hadapan. Yang pertama hadapan, yang kedua belakang, yang ketiga kanan, yang keempat kiri. Bagaimana kita menentukan kedudukan ini adalah dengan cara kamu melihat kedudukan yang terdapat dalam peta yang diberikan. Mari kita lihat bersama-sama. Ini contoh satu peta dalam kelas, kedudukan murid ataupun peta dalam kelas tingkatan 1 Arif. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Akmal. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Ini bermaksud, anak-anak, Siti dalam frasa ini, Siti adalah merupakan titik rujukan. Kedudukan yang ingin kita cari adalah kedudukan Akmal. Jadi ayat jawapannya yang betul adalah Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Ataupun di sebelah kiri Siti adalah Akmal.
Tempat duduk Akmal berada di sebelah kiri Siti. Okey, ayat jawapan kamu boleh buat dalam pelbagai bentuk, pelbagai kaedah. Tiada masalah. Okey, ini cuma contoh yang amat mudah untuk kamu mengetahuinya. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Chin duduk di hadapan Siti. Sama juga Siti menjadi titik rujukan. Okey, di hadapan Siti adalah tempat duduk Chin. Okey, Siti dijadikan titik rujukan. Kenapa cikgu ulang balik-balik perkataan titik rujukan? Supaya kamu memahami titik rujukan ini adalah digunakan untuk menentukan kedudukan relatif dengan lebih tepat. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Dina, mana Dina? Okey, Dina berada di sini. Dina duduk di sebelah kanan Siti. Di sebelah kanan Siti. Sama juga, Siti menjadi titik rujukan. Di sebelah kanan Siti adalah tempat duduk untuk Dina. Di sini kamu perlu kemahiran menentukan kiri, kanan, hadapan dan belakang. Itu kemahiran asas dalam menentukan kedudukan relatif di subtopik ataupun subtajuk yang ini. Contoh seterusnya sama juga dengan menjadikan Siti sebagai titik rujukan. Okey, masih kita jadikan Siti sebagai titik rujukan. Siva. Ini Siva duduk di mana? Siva duduk di belakang Siti. Begitu anak-anak. Siva duduk di belakang Siti. Kita masih menjadikan Siti sebagai titik rujukan. Okey, setakat ini boleh fahamkan? Okey, boleh fahamkan? Okey, cikgu bawakan satu contoh. Kita mengambil kira Dina sebagai titik rujukan. Okey, sekarang ni cikgu ambil contoh Dina sebagai titik rujukan. Hakim duduk di hadapan Dina. Betul? Di hadapan Dina kan? Zaim duduk di sebelah kanan Dina. Betul? Betul kan? Manakala Siti duduk di sebelah kiri Dina. Seterusnya, Sonia duduk di belakang Dina. Okey, begitu mudah sahaja untuk kita menentukan kedudukan relatif menggunakan 4 frasa ini, iaitu hadapan, belakang, kanan dan kiri. Cikgu harap anak-anak boleh menguasainya dan kita akan buat latihan ini. Cikgu akan berikan latihan ini sebentar lagi. Okey, pelajar-pelajar sekalian, jika tadi kita menentukan kedudukan berdasarkan peta ataupun rajah sesuatu tempat ataupun sesuatu kedudukan, hari sekarang kita akan belajar cara menentukan kedudukan relatif di lapangan. Okey, di lapangan yang sebenar, maksudnya kamu berada di kawasan tersebut. Tapi dalam pembelajaran kali ini kita akan melihat dalam gambar rajah, sebab cikgu tidak dapat bawa kamu secara real time. Kalau dalam kelas biasa, cikgu akan bawa kamu di sekitar kawasan sekolah. Okey, cara dia, titik rujukan digunakan untuk menentukan kedudukan relatif di lapangan. Kita kena pilih satu tempat ataupun satu bangunan untuk dijadikan sebagai titik rujukan. Okey, kemudian kamu kena berdiri di sebelah ataupun berada di sekitar objek ataupun titik rujukan itu. Kalau dalam rajah 2/2 Pekan Indah ini, titik rujukannya adalah masjid. Jadi kamu kena berdiri di pintu hadapan masjid menghadap ke bank. Begitu. Kamu kena berdiri di hadapan masjid dan muka kamu menghadap ke bank. Okey.
Dari sana kamu akan mendapati bank akan berada di sebelah hadapan. Bank terletak di hadapan masjid. Okey, kemudian hospital terletak di belakang masjid. Sekolah terletak di sebelah kiri masjid. Lihat tangan kamu. Kamu menghadap bank. Maksudnya sekolah itu akan berada di sebelah kiri masjid. Manakala pejabat pos terletak di sebelah kanan masjid. Ini kita mesti buat di lapangan. Kita meletakkan diri kita di kedudukan yang betul. Jika kita melihat dalam rajah ini, ianya akan terbalik. Pejabat pos akan berada di sebelah kiri, sekolah akan berada di sebelah kanan. Sebab kita melihat secara berdepan. Sekarang ini untuk yang di lapangan, kita kena meletakkan diri kita di lokasi masjid. Begitu. Diri kita berada di lokasi masjid dan kedudukan pada rajah ini adalah kita menghadap ke arah bank. Begitu anak-anak. Jadi bank terletak di hadapan masjid. Hospital terletak di belakang masjid. Sekolah terletak di sebelah kiri masjid. Dan pejabat pos terletak di sebelah kanan masjid. Kenapa cikgu ulang? Sebab di sini akan berlaku sedikit kekeliruan sebab kita belajar berdasarkan gambar rajah, bukan belajar kepada situasi yang sebenar di lapangan. Biasanya kalau cikgu buat dalam kelas bersemuka, cikgu akan bawa kamu di sekitar kawasan sekolah. Cikgu akan menunjukkan kaedah yang betul berdepan dengan kamu. Cikgu akan berikan kamu pengalaman. Kamu sendiri menentukan kedudukan. Setiap orang akan mempunyai pengalaman itu. Tapi pada waktu ini, pada waktu pandemik COVID-19 ini, cikgu tidak dapat membawa kamu ke lokasi yang sebenar. Jadi kamu nanti bolehlah mempraktikkannya sendiri di sekitar kawasan rumah kamu. Kamu jadikan rumah kamu sebagai titik rujukan. Tentukanlah kedudukan relatif di hadapan, di belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri rumah kamu. Boleh kan? Okey, jadi tadi aktiviti yang cikgu sebutkan tadi dengan menjadikan rumah kamu sebagai titik rujukan. Ini aktiviti itu cikgu sudah buat. Cikgu selalu buat aktiviti ini kalau di sekolah. Jadi kamu di rumah, kamu jadikan ini ya. Aktiviti ini kamu buat. Tulis jawapan kamu dalam buku nanti. Jadikan rumah kamu sebagai titik rujukan. Kenal pasti kedudukan rumah jiran tetangga atau bangunan seperti kedai, pejabat pos, pasar dan lain-lain. Ataupun kalau tiada bangunan, contohnya ada pokok kelapa aja cikgu di sebelah kiri rumah saya, bolehlah tu pokok kelapa dijadikan objek yang berada di sekitar rumah kamu. Kemudian lakarkan kedudukan relatif dalam buku latihan anda. Kamu lukislah sikit-sikit simbol-simbol yang kamu faham. Kalau rumah, kamu lukislah simbol rumah 4 segi warna hitam. Kalau pokok kelapa, buatlah simbol pokok kelapa. Nanti nyatakan di bawah simbol yang kamu lukis itu. Buatkan petunjuknya di bawah, itu adalah simbol pokok kelapa. Okey. Kemudian kamu kena buat lagi satu tugasan, iaitu jelaskan kedudukan relatif yang diperolehi kepada guru dan rakan-rakan anda. Maksudnya ini kamu kena tulis dalam bentuk ayat. Ada 4 kedudukan tadi itu kamu buat. Pertama tadi kamu lukis. Tugasan yang kedua dalam bentuk ayat. Contoh, di pokok kelapa terletak di sebelah kiri rumah saya. Okey. Pokok pisang terletak di sebelah kanan rumah saya. Okey, masjid terletak di hadapan rumah saya. Contoh, ini contoh cikgu bagi. Apa lagi? Kedai terletak di belakang rumah saya. Itu contoh aktiviti. Aktiviti ini kamu kena buat dalam buku tulis kamu. Dan jangan lupa nanti gambarkan dan hantar di grup kelas kita.